الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada muka surat 223, iaitu hukum bagi orang yang melakukan dosa besar. Sebelum ni kita bahas tentang perbezaan di antara Islam dan juga iman. Maknanya perbahasan sebelum ni dia nak rungkaikan, adakah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk dalam kelompok yang membezakan ataupun kelompok yang menyebut Islam dan iman itu satu saja. Islam dan iman itu ialah satu makna ataupun satu kumpulan. Kesimpulan yang kita dapat pada muka surat 221, penulis sebutkan di sini, dia kata, yang tampak bagi kami dari nas-nas yang lalu adalah Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa Islam dan iman adalah dua nama atau sebutan untuk sesuatu yang satu. Maknanya tidak membezakan. Tidak ada perbezaan di antara keduanya. Pendapatnya ini relevan ataupun sejalan dengan pendapat sebahagian salaf seperti Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Sebenarnya dia nak sebut tentang Imam Bukhari ni, dia kurang tepat. Bukanlah kurang tepat, sebab Imam Bukhari dengan Imam Asy-Syafi'i lebih kemudian Imam Bukhari. Sebab Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah dan Imam Al-Bukhari kemudian lagi daripada tu, akhir tahun 200 Hijrah, maknanya nak masuk tahun 300 Hijrah barulah Imam Al-Bukhari tu wafat. Jadi dari segi kata apa, siapa yang lagi awal lah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi tak apa, secara umumnya nak sebut pada kita bahawasanya pandangan-pandangan yang mengatakan Islam dan iman itu satu, ianya ialah yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay. Jadi kita terus masuk kepada hukum pelaku dosa, muka surat 223. Hukum orang yang melakukan dosa besar, statusnya bagaimana? Sebab pada zaman tersebut ada perbahasan yang panjang lebar sehingga menjadi polemik, sehingga menjadi ketegangan. Ada kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar ini ialah orang yang murtad, keluar daripada Islam. Jadi kita tengok apa yang disebut. Dia kata, yang pertama, hukum dosa-dosa besar selain syirik. Di antara anugerah Allah Azza wa Jal bagi umat Islam adalah Allah menjadikan di kalangan mereka para imam Rabbani yang gigih membela agamanya daripada kekeliruan dan juga kesilap fahaman
para pelaku kebatilan dan pemalsuan daripada para pemalsu. Itu dalam perenggan pertama disebut. Maknanya dalam Islam ni ada satu kelompok para ulama yang teguh, yang ikhlas nak bersama kebenaran dan nak zahirkan kebenaran tu kepada seluruh orang Islam. Di antara sikap tegas mengkagumkan yang dimiliki oleh para ulama Rabbani itu dalam membela agama Allah dan syariatnya adalah sikapnya terhadap pelaku dosa yang memperlihatkan ketaatan dalam beribadah. Dia buat dosa, tapi dia ada juga buat ibadah. Adapun terkait para pelaku maksiat daripada ahli kiblat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai sikap pertengahan antara Khawarij, Mu'tazilah yang berlebihan dan sikap kelompok Murji'ah yang terlalu longgar. Poinnya ialah pada waktu ni sudah berlakunya fitnah ataupun kekacauan dalam bentuk ideologi, dalam bentuk cara fikir. Dia taklah berlaku kekacauan orang yang macam nak memberontak, bukan. Cara fikir yang tidak berada di atas wahyu. Macam yang saya selalu sebut sebelum ni, bila mana kita tengok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berada di Iraq sebelum dia berpindah ke Mesir. Waktu dia berada di Iraq, dan kita pun tahu Iraq ini ialah tempat berlakunya ataupun lahirnya banyak ideologi-ideologi yang pelik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab asimilasi bangsa tersebut, orang yang duduk kawasan tu selepas menerima Islam, mereka ada sikap masih lagi nak bawa fahaman-fahaman lama. Cuma fahaman lama tu diasimilasi. Asimilasi ni maksud dia apa? Ditukar ke dalam Islam dengan wajah baru, tapi isinya sama. Cara fikir, cara berinteraksi dengan benda-benda yang kita sebut sebagai benda gaib. Bila mana dia orang nak fikir tentang Tuhan, sebelum datang Islam, sebelum Islam masuk ke Iraq, orang-orang Iraq sudah ada cara nak fikir tentang Tuhan. Dan cara dia orang fikir sudah tentulah tidak berpandukan wahyu. Cara dia orang fikir tu langgar semua batas-batas, tidak berada di atas neraca yang betul. Jadi ini benda yang kita kena tahu sebelum pada kita tengok kenapa perbincangan ni keluar. Apa yang menyebabkan benda tu berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, satu masa nanti hukum-hukum fiqh yang kita gunakan pada abad ini, pada kurun sekarang ni, kurun ke-14 Hijrah ataupun abad yang ke-20 ni, bila mana masuk beberapa abad akan datang, orang-orang pada zaman akan datang dia akan pelik bila mana dia baca endorsement fatwa-fatwa zaman sekarang. Saya nak bagi faham dulu. Okay. Contoh, nanti 20 tahun, 30 tahun ataupun 50 tahun lah. Sebab 50 tahun ni memungkinkan orang zaman akan datang tu dia nak faham benda yang berlaku pada sebelum ni, macam-macam perbincangan akan berlaku. Okay. Bila mana dia tengok orang-orang yang salat tahun 2020, tahun 2021 dan juga awal 2022, tengok cek pandangan para ulama di tanah Melayu ni, ada pandangan yang mengatakan boleh solat secara jarak-jarak tak rapat saf. Saya nak sebut 50 tahun akan datang nanti. Orang zaman tu akan pening, apa cerita ni yang semayang jarak-jarak ni? Satu. Yang kedua, salat kena pakai pelitup muka pula. Saya nak cerita nanti akan datang. Orang zaman akan datang dia akan pelik. Cerita apa yang berlaku pada 50 tahun dulu ni? Sampai macam tu sekali. Okay. Saya nak sebutnya, kita baca buku ni, kita tengok apa hal nak kena bahas orang buat dosa besar ni murtad tak murtad. Sebab mungkin kita dah terbiasa, orang buat dosa, dia belum kafir. Orang buat dosa, dia tak kafir. Selagi mana dosa yang dia buat, ialah bukan dosa syirik. Cuma kita zaman sekarang, kita duk pelik. Benda macam ni pun nak bincang. Tak.
Pada zaman tu dia polemik. Zaman sekarang dia dah tak jadi polemik. Dia menjadi kebingungan. Tapi dah kita baca kitab-kitab terdahulu, kita nak tengok stand pendirian para ulama. Okey. Saya nak sebut tu supaya kita nampak, supaya satu masa nanti bila mana sampai pada bab-bab yang tegang, kita akan nampak kenapa benda ni keluar. Supaya tak menjadi orang yang cepat mengulas pada benda yang kita belum faham. Sebab tu latar sejarah, benda-benda yang membentuk perkara tu terjadi, perlu dilihat. Kalau orang hanya baca fatwa 50 tahun akan datang, salat kena pakai pelitup muka, salat kena jarak-jarak, mungkin dia akan kata, rupa-rupanya orang yang hidup 50 tahun dulu ni, agama dia orang ni, betul-betul agama dia orang agama yang tak betul. Fiqh dia orang ni, fiqh yang pelik-pelik. Ada semayang jarak-jarak. Dia orang tak baca hadis ke? Solat suruh sorat, suruh rapat-rapat ni. Dia orang tak baca hadis. Kalau dia tak tahu sejarah, dia akan sebut macam tu. Okay. Tapi kalau dia baca sejarah, dan dia tengok apa yang berlaku waktu 3 tahun, 2 tahun tu, maka dia akan faham kenapa perkara tu berlaku. Sebab tu, bila mana kita baca bab ni, kita tengok kenapa ada kelompok kata Quran tu makhluk. Kenapa ada orang nak bahas orang buat dosa besar ni kafir. Sebab sebelum teori tu keluar, sebelum kaedah tu keluar, pernyataan tu keluar, latar sejarah, orang dulu dia menganut apa, dia percaya apa, cara dia fikir macam mana. Cara dia fikir macam mana. Sebab tu kalau tengok, ada fatwa-fatwa ulama tanah Melayu dulu yang membenarkan orang perempuan ni pakai kebaya panjang. Dia tak rasa kebaya panjang ni benda yang menjolok mata. Sebab zaman tu tak ada orang rasa apa-apa pun. Orang tengok, orang lelaki tengok orang perempuan pakai kebaya. Kebaya tu kain jarang, lagi jarang pada kain lansir. Maknanya kalau angkat ni nampak orang belah sana. Kalau dia pakai, dia nampak pakaian dalam dia. Tapi, maaf saya sebut, orang lelaki tengok pada zaman tu tak rasa apa-apa. Ataupun istilah orang muda tak ada esteem pun. Ada sebahagian para ulama kata, okey, benda tu, walaupun benda tu salah, hakikatnya, pandangan tu pelik. Saya tak nafikan, pandangan tu pelik. Okay. Cuma nak katanya, dia melihat pada faktor. Tak ada apa, tak terjadi apa-apa. Tak ada orang rogol orang, tak ada kena raba. Jadi bagi dia orang, okey. Kita yang kemudian, kita tengok, tak boleh. Tengok baju kebaya nyonya ni, tak boleh. Ada kata boleh fatwa macam ni. Okay. Nak katanya, waktu dulu dan waktu sekarang. Faktor-faktor dulu dan faktor-faktor sekarang. Sebab tu bila mana kita bahas bab fiqh, kita kena faham isu ni. Bukan hanya bab fiqh, hatta pada isu-isu furu' akidah macam sekarang yang kita bincang ni, ia juga perlu dilihat dari segi faktor sejarah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa keluar pandangan-pandangan seperti itu? Sebab tu nanti kalau tuan-tuan tengok 50 tahun, 100 tahun akan datang, orang baca fatwa perleh, rupa-rupanya harum manis ni termasuk daripada benda yang kena bayar zakat. Cari kitab fiqh yang lagi awal, tak sebut buah harum manis. Mari tang perleh ada. Ada orang yang tak tahu latar. Mungkinlah andai kata 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang, harum manis tak ada dah di perleh. Cuaca dah moden dah kot. Dah berubah dah. Menyebabkan orang kata apa, nak tanam tu payah dah. Jadi orang pun pelik. Apa benda ni? Zakat pada isu ni apa benda? Sebab tu dia perlu faham pada latar masyarakat, kenapa benda tu perlu, kenapa dan macam mana benda tu boleh keluar. Itu dulu. Okay. Jadi sini dia sebut perenggan ketiga, bila mana berkait dengan isu pelaku maksiat daripada kalangan ahli kiblat, iaitu yang salat, yang mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia minum arak, dia berzina, dia buat dosa-dosa besar ni. Okay. Ahlus sunnah wal jamaah merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i, tidak mengikut style Khawarij dan juga Mu'tazilah yang keluarkan dia orang cepat-cepat pada Islam. Tidak juga mengikut style Murji'ah yang masih lagi meletakkan dia orang ahlu iman walaupun buat dosa besar. Sebab Khawarij dengan Mu'tazilah yang buat dosa besar ni, Islam dia dah terbatal. Sebab kelompok ni dia nak jaga Islam tapi dia melampau. Dia cepat-cepat keluarkan orang yang dia rasa problem, padahal benda tu ada nas yang jelas pada perbahasan itu. Dan cara fikir dia orang buat dosa ni orang bermasalah.
kita tak akan bagi peluang langsung. Sedangkan Allah Ta'ala memberi peluang pada mereka, tapi dia lebih pada Tuhan. Dia nak tutup peluang tu. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Murji'ah buat dosa banyak mana, tak taubat, tak salat, okey, orang macam ni beriman, setaraf dengan orang yang salat. Itu longgar pula. Tadi ketat sangat, yang ni longgar pula. Okey, sekarang ni dia sebut apa? Perenggan yang keempat, orang-orang Khawarij mengatakan bahawa orang Islam yang berbuat al-kabirah, yang melakukan dosa besar, menjadi kafir jika tidak bertaubat dan ia kekal dalam neraka. Itu pandangan Khawarij. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang jenis kekufuran orang ni. Dia ni kafir yang macam mana? Sebab kafir ni pun dia ada pembahagian dia. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Namun orang seperti ini di dunia berada pada dua posisi, di antara dua posisi, iaitu ia bukan kafir, ia juga bukan mukmin. Yang dikenali dalam istilah kelompok Mu'tazilah ni manzilah baina manzilatain. Duduk di satu tempat di antara dua tempat. Islam kafir, dia orang duduk tengah. Sebab tu bila mana kita tengok Mu'tazilah, dia orang tidak menyebut bayi ni sebagai Islam dan kafir. Dia orang tak kata apa-apa pun. Macam kita Ahlussunnah wal Jamaah, bayi ni yang belum sampai usia mumayyiz ni, yang tak tahu apa ni, dia duduk atas fitrah lagi. Maknanya walaupun dia anak kepada pasangan yang kafir, dia mati, status dia ialah dia fitrah sebagai seorang muslim. Walaupun dia diuruskan dengan pengurusan pengkebumian yang bukan Islam, dia akan balik dijaga oleh Nabi Ibrahim berdasarkan hadis yang panjang. Tapi bagi Mu'tazilah tak. Anak orang Islam apa semua ni tak boleh kata lagi dia tu Islam, sehingga dia tahu apa itu Islam. Maknanya status budak bayi ni sampai mumayyiz, sampai balik ni, dia duduk di antara satu tempat daripada dua tempat, iaitu di antara Islam dan juga kufur. Pandangan ni mari pada mana? Mari daripada keagungan pemikiran zaman dulu, zaman sebelum kenal Islam. Zaman Aristotle, zaman Plato, zaman-zaman ni ada orang duk fikir dah. Ada orang yang telah dianggap sebagai cendekiawan agama, cendekiawan pemikir-pemikir agama yang dilihat hebat. Lalu diambil dia punya teori-teori tu, tarik sikit masuk dalam Islam. Ini berlaku pada semua bangsa. Berlaku pada orang Iraq, berlaku pada orang Melayu, berlaku pada orang Cina, berlaku pada semua bangsa yang menerima Islam. Orang Melayu dia terima Islam, dia tak nak tinggal lagi ajaran Hindu lama dia, dia tarik sikit-sikit. Cuma dia tak kekalkan dengan nama Hindu, dia ubah. Dia ubah lain sikit. Itu benda biasa bagi semua bangsa. Sebab tu bila mana bahas bab hukum, kita kena tengok latar bangsa tu. Cuma nak katanya Iraq ini ialah pemilik kepada tamadun besar, ataupun kita sebut dengan nama Mesopotamia, yang kita duk baca tamadun-tamadun hebat dunia ni, Iraq ni antara pemilik tamadun selain daripada Mesir. Sebab tu kita tengok orang Mesir selalu sebut Ummud Dunia. Mesir ni ialah Ummud Dunia, tempat keluarnya banyak tamadun. Selain daripada tu, Iraq pun samalah. Iraq ni antara tempat keluar banyak tamadun dan keluar banyak permasalahan agama ni. Dia punya pertembungan, perbincangan jadi panjang lebar, biasanya dia bermula di bumi itu, di wilayah itu. Biasanya macam Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, apa-apa semua ni, mereka pernah berada di medan itu, iaitu di Iraq ni. Okey. Kemudian dia kata apa? Sementara itu, Murji'ah mempunyai pandangan bahawa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah adalah mukmin yang sempurna imannya, dan setiap mukmin itu pasti masuk syurga. Muka surat seterusnya, sebahagian mereka telah melampaui batas dengan mengatakan bahawa dosa tidak mempengaruhi iman. Buat dosa banyak mana pun, iman orang tu statik, tak berubah, tak naik, tak turun. Sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat jika disertai dengan kekufuran. Ini ialah teori Murji'ah. Sebab tu kalau kita tengok, Murji'ah ni dia mari pada mana? Dia mari pada seorang tabi'in, nama dia Ghailan Ad-Dimashqi. Ni tabi'in yang first bawa idea Murji'ah ni. Tabi'in ni maknanya pernah jumpa sahabat Nabi. Tapi jumpanya satu orang tu dengan sahabat Nabi
bukan lagi satu benteng, dia mesti selamat daripada ideologi-ideologi sesat. Sebab tu kita akan tengok yang bunuh Ali bin Abi Talib ialah seorang tabi'in yang telah di-endorse ilmu Qurannya oleh Umar Al-Khattab. Kalau kita tengok Abdul Rahman bin Muljam yang bunuh Ali bin Abi Talib ni, dia ialah satu orang yang alim dalam Quran. Umar hantar dia pergi ke Kufah. Ni wakil untuk belajar Quran, belajar dengan dia. Belajar dengan dia. Ambil ilmu Quran, silap. Hantar ke Mesir. Lepas pada tu baru dia pindah ke Kufah. Sebab diminta oleh Amru bin Al-As yang jadi gubernur Mesir pada waktu tu, tolong hantar pada kami wahai Amirul Mukminin seorang guru Quran. Hantar Abdul Rahman bin Muljam. Duduk di Mesir, dia berkawan dengan kelompok-kelompok yang pemikiran dia something. Khawarij. Pemikiran dia kira nak hentam pemerintah. Hentam bukan setakat hentam, bukan kritik. Hentam dan membuat gagasan bersenjata untuk serang pemerintah. Sebab tu kau tengok sampai kesudah Abdul Rahman bin Muljam, waktu dia ditangkap oleh orang, dia tikam Ali yang keluar nak pergi salat subuh. Orang tanya dia, gamak kamu nak tikam orang yang dekat dengan Nabi? Ini orang-orang yang dalam syurga. Apa kata dia? Dia kata, aku lebih betul. Pandangan aku ni betul. Apa yang aku buat ni adalah untuk agama ni. Sebab tu aku bunuh dia. Dia tak berganjak. Saya nak kata apa? Tu tabi'in. Tabi'in yang telah di-endorse, maknanya telah diberikan satu kedudukan yang mulia oleh sahabat. Saya nak sebut, kalau orang ini di zaman yang masih ada sahabat pun tidak kebal daripada ajaran sesat, tak kebal pada ideologi-ideologi yang mengarut, apatah lagi orang mutaakhir macam kita. Maknanya kita lagi terdedah kepada semua benda tu. Terdedah kepada benda-benda. Sebab tu tuan-tuan yang pelik. Macam mana ustaz dia boleh baca benda-benda mengarut? Tak pelik sebab tabi'in pun pernah mengarut. Ustaz lagi jauh. Ustaz ni baru sehari dua ni nak jadi orang alim. Okay. Tabi'in ni dah berlaga lutut dengan sahabat apa? Masih lagi belum kebal. Sebab tu saya selalu sebut, kita semua tak kebal dengan syaitan. Kita semua ni tak kebal dengan syaitan. Sebab tu antara benda yang kita kena minta ialah supaya tidak berlakunya beloknya hati, minatnya hati kita ni kepada benda-benda yang tak betul. Tuan-tuan tengok sejarah ajaran-ajaran sesat ni. Ajaran-ajaran sesat di dunia ni dipelopori oleh orang-orang yang baik, kebanyakannya peringkat awal. Orang-orang yang jenis suka pada ibadah. Kita ambil satu contoh. Kelompok Brelvi yang berkembang pesat di benua India, yang telah dilawan sungguh-sungguh oleh satu orang tokoh, Ihsan Ilahi Zahir, tulis buku tentang Brelvi. Masuk pura-pura buat kerja undercover, nak tengok sesat tara mana Brelvi ni. Cek. Brelvi ni datang pada satu orang tokoh besar dalam hadis. Tokoh besar dalam hadis. Nama dia Maulana Abdul Razak, berasal daripada kampung Brele di India. Sebab tu kelompok ni nama dia Brelvi. Dia ni baca kitab, dia ni mengajar hadis, orang elok, pakaian kemah, cakap, susun, teratur elok. Cuma satu je penyakit. Minat betul benda khurafat. Dia minat. Dia minat dengan dakwaan Nabi datang secara yaqazah. Dia minat benda-benda macam tu. Dia orang alim tapi dia minat. Dia rasa benda tu something yang tak ada masalah. Sebab tu ini realiti yang kita kena sedar. Realiti yang kita kena sedar. Jangan duk rasa pelik macam mana orang ni dia belajar agama tinggi, habis negara Arab dia pusing, balik-balik jadi sesat. Oh, jangan duk pelik zaman sekarang. Sebab tu kita akan tengok satu orang yang awalnya firm dengan kebenaran, akhirnya gelong masuk kepada kebatilan. Sebab kita semua tak ada jaminan pun. Sejauh mana orang tu dia berlindung kepada Allah daripada syaitan, maka Allah Ta'ala akan jaga dia. Dan sejauh mana orang tu dia belajar ilmu dengan niat mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga dia. Okay. Tapi kalau dia belajar dengan niat yang lain, ataupun dia leka dan dia tak ambil pusing orang-orang yang duduk dekat tepi dia, maka ini menjadi punca pada kerosakan. Kita tengok Abdul Rahman bin Muljam. Dia jadi macam tu sebab apa? Kawan sekeliling. Kita kena tahu manusia ni dia ada satu sikap, dia mudah terpengaruh. Bukan remaja je,
Semua kita. Orang Bromo sampailah orang yang dekat nak mati pun, dia masih lagi terpengaruh. Kita baca sirah Nabi, nak pujuk Abu Talib pak menakan dia suruh masuk Islam. Bila mana Nabi kata qul ya am la ilaha illallah kalimatun uhaju laka indallah. Katakanlah wahai pak saudara aku, la ilaha illallah, kamu sebut aku backup kamu di akhirat. Sebut saja. Dah cukup. Apa kata Abu Talib? Macam mana aku nak sebut? Nanti orang bising kata aku tukar agama. Tu yang nazak nak mati tu. Itu okey lagi. Tapi sebelah katil tu ada 3 orang mangkak duk jaga. Abu Lahab ada, Abu Jahal ada. Ini semua profession tertinggi. Ini semua jusa A, jusa B, jusa C, bukan DG biasa, bukan S biasa dah ni. Pangkat-pangkat tinggi di Mekah ni. Dia kata nak dengar ke ni? Menulis pun tak reti. Ni kita-kita yang cerdik ni, bersyair, pandai, semua kemas. Berapa lok kedai kita punya sekeliling Kaabah tu. Dengar kita, jangan dengar dia. Tak makan. Nak kata apa? Yang dekat nak mati. Dan Abu Talib ni, dia bukan jenis orang yang agresif. Dia orang baik. Tuan-tuan baca sirah. Berapa kali Abu Talib marah Nabi? Tidak pernah dia marah Nabi. Tapi dia kafir lah. Dia kafir. Dia tak pernah marah Nabi. Dia muliakan Nabi lebih pada anak dia. Dia tengok orang lain datang, Nabi tak ada tempat duduk, dia buka hamparan yang dia guna. Yang anak dia pun tak berani pakai. Tapi dia hampar pada Nabi. Bukan setakat tu saja. Dia bayar mahar perkahwinan Nabi dengan Khadijah dengan jumlah yang banyak. Baik Orang kata apa? Orang yang baik tahap tinggi. Tapi dia terhalang daripada dapat hidayah. Sebab apa? Orang sekeliling. Sebab dia dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai ideologi yang berbeza-beza. Dalam masa yang sama, kita pun tidak menafikan manusia ni kalau Tuhan blok hati dia, dia tak akan dapat. Sebab tu kita jangan letak satu kaedah. Orang yang jenis baik, lembut cakap, orang ni mesti hati dia lembut. Tak, Abu Talib lembut dah. Sebut tauhid tak nak dia. Umar yang garang tu, yang jumpa orang kira nak pelempang ya, dengar Quran, kurang-kurangnya lembut juga hati. Sebab ada orang dia faham, orang yang lembut hati ni orang yang baik. Ada orang tu memang dia lembut hati, dia memang dia lembut orang dia. Tapi bila mana kita nak minta dia berubah sikit pandangan, dia tak berubah, tak berganjak. Ada orang cengeng lain macam. Cakap pun kira nak naik tangan je. Tapi bila mana sebut tentang hadis Nabi, cepat betul dia tu jadi cair. Walaupun dari segi perwatakan ni nampak macam garang lah, nampak macam cengeng semacam. Okay. Saya nak sebut ni ialah konsep yang kita kena faham. Konsep yang kita kena tahu. Okay. Jadi pada waktu ni, pertembungan tu dah hebat dah. Mu'tazilah ada kelompok dia, Murji'ah ada kelompok dia, Khawarij ada kelompok dia. Dan kesemua kelompok-kelompok ni berlega-lega di kawasan di Iraq pada waktu tu. Dalam masa yang sama, ulama yang membawa kebenaran yang betul pun ada. Imam Syafi'i pun duduk situ, Abu Hanifah pun duduk situ, Abdullah bin Mubarak pun duduk sini. Ni semua duduk di Iraq, ni semua belega di Iraq semua ni. Sebab itulah dalam buku kita ni dia nak jelaskan pendirian Imam Syafi'i. Bila mana orang tanya dia tentang pelaku dosa besar, kafir ataupun tidak. Okey, kita tengok apa yang dia sebut. Muka surat 224. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa dosa besar yang dilakukan seorang mukmin tidak menjadikannya keluar daripada iman selama dia menganggap dosa yang dikerjakan itu boleh atau halal. Sini dia nak sebut dia kita, satu orang yang minum arak, satu orang yang berzina, satu orang yang buat apa-apa saja dosa besar, selama dosa besar itu bukan syirik. Kita tanya dia, minum arak ni sebab apa? Sebab saya yang nak. Tapi tahu je Islam haram kan? Yang ni iman ada. Iman duk ada lagi. Sebab apa berzina? Saya yang nak. Saya tahu zina haram. Tapi yang jadi masalah, kalau orang tanya, sebab apa minum arak? Minum arak lah bagus. Minum arak ni lagi fokus ibadah. Sebab apa berzina? Berzina lah. Berzina ni perlambangan pada berzikir. Oh, jahanam.
Saya nak kata benda ni berlaku. Ni yang duk cerita ni, benda ni berlaku. Sebab ada ajaran sesat, dia nak putar, nak twist benda ni. Nak jadikan minum arak ni sebenarnya sesetengah orang je haram. Bila mana dia dah masuk satu dataran ni, semua benda haram halal automatik bagi dia. Dia nak berzina tepi jalan pun okey, dia nak minum arak sampai pakai serban pun okey. Tak ada masalah. Okey. Yang ni dia terkeluar pada Islam sebab dia telah mencalar syariat. Dia telah mencalarkan syariat. Okey. Jadi di sisi Imam Syafi'i, orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja dalam keadaan dia tahu salat itu wajib, dia fasik, dia belum kafir. Walaupun pandangan murid dia lain. Sebab pandangan murid dia iaitu Imam Ahmad melihat kepada zahir hadis. Bila mana Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa yang tinggalkan salat secara sengaja dia telah kafir jelas. Jadi Imam Ahmad dia meletakkan orang yang tinggalkan salat sekali saja dengan sebab malas, bukan dengan sebab ada kata apa masyakkah, ada apa-apa benda yang menghalang, dia telah kafir. Tapi kafir, nak menentukan orang tu kafir, balik pada kuasa pemerintah. Dia bukan pergi tanya imam masjid, kafir tak orang ni? Kafir. Kalau dia mati, kira buang nama khairat kematian ni. Buang. Suruh dia daftar khairat kematian Kristian tu. Kuasa mengkafirkan ni balik pada ulul amri. Ulul amri itu ialah pemerintah dan juga ulama' di kawasan tu lah. Orang yang kita tahu dia ada ketokohan untuk dan keahlian untuk menjelaskan, mengkelaskan orang tu sebagai kafir ataupun tidak. Okey. Jadi nak sebut pada kita sini bahawasanya Imam Asy-Syafi'i, kalau orang tu buat benda dosa besar dalam keadaan dia mengakui ianya dosa, dia masih lagi Muslim, tapi iman dia problem. Dia Muslim tapi iman dia turunlah. Tapi kalau dia buat kerana dia rasa ianya bukan daripada larangan agama, yang ni ialah orang yang telah mengeluarkan dirinya daripada Islam. Okey. Dalam muka surat 224, dia sebut lagi, dia kata perenggan yang ketiga, tentang meninggalkan salat wajib kerana malas atau melalaikannya, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Ini disebut dalam Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Baghawi. Maknanya kita tahu ada ulama yang kafir, ada ulama yang tidak mengkafirkan. Inilah sekilas pandang tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pelaku dosa besar daripada ahli kiblat. Mereka mendasarkan keyakinan ini kepada dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, di antaranya firman Allah Ta'ala surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa lain bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya kalau satu orang tu dia buat dosa besar, selama dia tidak syirik, maka dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang keluar daripada daerah Muslim. Mukmin mungkin dia kurang keahlian, tapi dari segi daerah Muslim dia problem lah, dia bermasalah. Dan kita pun tahu ianya ialah satu benda yang menjadi perdebatan pada zaman tu. Kita tengok muka surat 228. Dia cuba nak terangkan lagi pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pelaku dosa besar. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa ahli kiblat, kaum muslimin yang berbuat dosa besar, berada pada masyiah kehendak Allah Ta'ala. Dia tak kafir, tapi kalau Tuhan nak azab dia dan nak blok dia daripada masuk syurga, itu kehendak Tuhan. Apabila Allah Ta'ala menginginkan, Allah Ta'ala akan menyeksanya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan memaafkannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang lari pada saat pertempuran bukan kerana bersiasat dalam menghadapi musuh atau kerana ingin bergabung dengan pasukan lain, maka saya khawatir ia akan mendapat murka daripada Allah Azza wa Jal, kecuali jika dia memaafkannya. Ini isu tentang, dalam kitab Al-Um ni, isu tentang orang kata apa? Orang yang lari pada medan perang. Orang yang perang zaman dulu, masuk medan perang dia lari. Lari sebab takut. Lari itu sebab takut. Okay. Kalau dia lari dengan sebab arahan komandan dia, kamu keluar, kamu kena dapatkan bantuan,
ataupun kamu kena buat siasatan, ataupun kamu pura-pura berpaling tadah masuk geng belah sana sekejap sebab nak bagi dapat maklumat-maklumat ni, buat kerja undercover, yang tu cerita lain. Tapi yang lari daripada medan perang secara sengaja kerana takut, dia telah buat dosa besar tapi dia tidak kafir. Ini pandangan Imam Syafi'i. Sebab nak quote daripada kitab dia sebut macam tu. Nak ambil pada kitab Al-Um ni, pandangan Imam Syafi'i, dia tidak kafirkan ahli kiblat yang buat dosa besar. Itu je poin dia. Sebab kita kena tahu, waktu ni terutamanya waktu akhir hayat Imam Syafi'i, waktu dia dah berpindah ke Mesir, dan waktu tu berlaku satu fitnah yang besar di Tarablus. Tarablus hari ni dalam Libya, Tripoli. Waktu tu orang-orang yang mengkagumi Imam Asy-Syafi'i keliru bila mana ada orang-orang yang bawa ideologi tak betul ni beritahu kepada pengikut mazhab Syafi'i di Tarablus. Tarablus ni Libya hari ni lah, negara Muammar Gaddafi dulu, negara yang antara sumber minyak yang banyak apa semua. Tuan-tuan tengoklah, Libya ni antara negara yang dia punya petrol dia murah, banyak benda lah, orang kata apa, keistimewaan yang ada, tanpa menafikan Muammar Gaddafi tu ada sisi-sisi gelap dia. Tapi dia antara pemimpin-pemimpin Arab yang ada, orang kata apa, ada gah dia macam Saddam Hussein. Sebab tu waktu dia naik jadi presiden Libya ni, dia terkenal dengan nak ubah perundangan, dengan buat satu dustur dia, satu perundangan dia, nama dia Kitabul Akhdar, buku hijau. Dia macam perlembagaan negara. Sebab tu tuan-tuan tengok bendera Libya ni macam mana, warna hijau je, tak ada benda lain. Tapi ada isu-isu di belakang tu apa semua tu, tak nak cerita. Cuma nak katanya, sebelum ada government pembahagian negara ni, kawasan tu orang panggil Tarablus ataupun Tripoli ni lah. Okay. Ada orang kata Tarablus ni di Aljazair, di Algeria. Dia negara-negara yang berdekatan tu lah. Okay. Bila mana pengikut mazhab Syafi'i dengar orang-orang yang datang daripada Iraq ni beritahu, sebenarnya imam yang kamu angkat tu, dia pun kata Quran makhluk. Dia pun telah mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Jadi kacau. Waktu tu Imam Syafi'i dah meninggal lah. Dia jadi susah bila mana kita dapat maklumat orang tu dah meninggal, payah. Sebab nak pergi korek kubur nak tanya betul kata macam tu, tak boleh. Sebab tu berpayung di belakang orang yang mati ni memang mudah. Sehinggalah orang-orang ataupun alim yang ada di Tarablus ni tulis surat hantar kepada murid kanan Imam Syafi'i, nama dia Imam Al-Muzani. Imam Muzani balas surat tu dengan tulis satu risalah nama dia Syarhis Sunnah. Syarhis Sunnah tu menerangkan akidah Imam Syafi'i, pendirian Imam Syafi'i terhadap Quran, pendirian Imam Syafi'i terhadap takfir ahlu qiblah, mengkafirkan ahli kiblat yang buat dosa besar. Nipis je dia punya, kata apa, dia punya risalah tu. Cuma nak katanya zaman tu nak jawab ni ambil masa, dan waktu nak jawab tu banyak dah kerosakan berlaku. Orang dah fikir macam-macam terhadap Imam Asy-Syafi'i. Saya nak sebutnya ialah fitnah yang berlaku. Sebab tu ada orang dia mengimpikan untuk melihat fitnah tak berlaku. Tak payah impi, benda tu akan berlaku. Kita ni orang Islam ni, kita kena tahu pertembungan, aku nak pegang pandangan ni, kamu nak pegang pandangan lain, benda ni akan ada sampai hari kiamat. Sampai kiamat tuan-tuan tak akan jumpa satu zaman yang menyatukan semua, melainkan zaman tu dah dekat betul dengan kiamat. Zaman Imam Mahdi apa semua, yang tu cerita lain. Okay. Cuma nak katanya ada orang dia nak jadi tokoh pendamai, sukar. Sembang lah, kita kata sembang. Cuma kita boleh minimumkan perbalahan. Minimumkan perbalahan boleh. Sebab tak boleh halang orang nak pegang pandangan ni, dia nak pegang pandangan tu. Benda tu tidak boleh dihalang. Cuma nak katanya ialah perkara yang kita kena sedar, bila mana kita bertembung dengan orang yang nak pegang pandangan lain, kita kena tengok pandangan tu ialah pandangan yang muktabar ataupun tidak. Dan pandangan tu termasuk daripada pandangan yang betul datang pada nas, rumusan pada nas, ataupun pandangan yang dibuat dengan sebab sendiri nak. Okay. Cuma secara kesimpulannya lah,
Walaupun dia tulis panjang-panjang ni, memang kita tahu gaya penulisan untuk orang kata apa, untuk buku-buku yang bersifat akademik ni dia kena datangkan argumen yang banyak lah. Okay. Cuma kalau kita tengok muka surat 234 tu dia sebut kesimpulan. Dia ada letak dalam kotak warna kelabu tu. Imam Asy-Syafi'i memandang pelaku dosa besar tetaplah seorang Muslim jika dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Apabila dikenakan hukum had, iaitu hukum hudud padanya, berarti hukum itu merupakan kafarah baginya. Kalau ia mati dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Apakah dia akan mengampuninya atau menyeksanya? Yang jelas ia tidak kekal dalam neraka, wallahu a'lam. Itu yang disebut dalam kesimpulan tu. Ini apa yang dia quote daripada beberapa hadis. Dia tengok Imam Asy-Syafi'i ni dia tally dengan apa yang Imam Bukhari sebut. Walaupun dari segi zaman Imam Syafi'i lagi awal, Bukhari kemudian. Kita dah sebut tadi. Okay. Cuma nak sebutnya isu ini ialah isu yang hangat dulu. Sekarang tak ada isu ni. Sekarang ni dia tidak ada orang bahas dah tentang isu ni. Okay. Lepas pada tu akan datang mungkin kita akan bahas hukum-hukum lain yang menjadi polemik dalam mazhab Syafi'i. Kita beri laluan azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi. Okey, nanti kita tengok pada kali akan datang ada beberapa poin yang diletakkan oleh penulis ni, iaitu berkenaan dengan pendirian Imam Asy-Syafi'i pada beberapa isu. Antaranya ialah isu yang diletak sini, hukum meninggalkan salat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajipan salat. Tadi kita sebut dah sikit. Okay. Yang kedua, tentang pandangan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja wajib dibunuh kerana ia telah kafir. Lepas pada tu ada beberapa lagi isu, iaitu orang meninggalkan salat kerana malas wajib dibunuh sebagai bentuk had, hukuman hudud lah, bukan kerana kafir. Ada banyak lagi lah pada muka-muka surat akan datang. Cuma kita akan tengok sikit-sikit lah. Cuma yang paling, orang kata apa, yang paling banyak perbahasan dia ataupun yang agak rumit sikit ialah berkenaan dengan pelaku sihir. Orang yang terlibat dengan sihir dan melakukannya.
Yang tu pada akhir perbahasan bahagian ni, muka surat 254. Sebelum masuk bab yang ketiga, iaitu akidah dan manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam masalah tauhid. Cuma nanti kita akan bahas minggu seterusnya lah. Kita bahas tu secara cepat je. Walaupun daripada muka surat 234 tu nak pergi muka surat 260 tu nampak panjang, banyak bab dibincang. Tapi dia lebih kepada pendalilan. Nanti kita akan sebut sikit-sikit je, just nak bagi nampak. Dan lepas tu kita masuk bahagian seterusnya, bab ketiga, iaitu akidah Imam Syafi'i dalam masalah tauhid. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.